Tuan-tuan sekalian, sahabat tanya, ya Rasulullah, ketika tempoh Dajjal keluar yang panjang itu, makanan tidak ada, minuman tidak ada. Apakah makanan orang-orang beriman? Kenapa sahabat tanya makanan orang beriman? Kerana sebelum itu Nabi sudah pun cerita, sesiapa yang mengaku bahawa Tuhan itu Dajjal, mereka akan diberikan makanan, mereka akan diberikan minuman. Macam mana Ustaz? Apabila Dajjal sampai di satu tempat yang sudah pun kering kontang, manusia bergaduh, berperang, berbunuhan, bertumbuk-tumbuk di antara satu sama lain kerana tidak ada makanan dan minuman. Apabila Dajjal sampai, manusia keseluruhan kawasan itu datang berbondong-bondong mengeremuninya. Sebelum diberikan makanan dan minuman, mereka dipaksa untuk mengaku, apakah aku Tuhan kamu? Maka orang pun sebut, ya, kamu Tuhan aku. Maka Dajjal pun memberikan bukan sahaja makanan dan minuman, kata Rasulullah, bahkan mereka diberikan berbongkah-bongkah emas kepada yang mengaku itu. Tuan-tuan, bukan 5 gram, bukan emas 10 gram. Mereka akan diberikan ketulan-ketulan emas. Subhanallah. Sebab itu yang bukan Islam, yang bakal murtad, yang bakal keluar daripada Islam, wal'iyadzubillah, mereka boleh makan, mereka boleh minum. Bahkan Dajjal hanya menunjukkan ke langit dengan tangannya, begitu sahaja, maka turunlah hujan selebat-lebatnya di kawasan itu. Dajjal dengan kuasa yang Allah berikan kepadanya, dia hanya tunjukkan ke bumi begitu, maka keluarlah tumbuh-tumbuhan dan makanan untuk dimakan. Macam tu yang dia tunjuk. Aku Tuhan ke tidak? Tuhan. Dia tunjuk begitu, keluar, ambil. Kawan tu nak balik nanti sekejap, ambil emas pula. Subhanallah. Manusia hari ni tuan-tuan sanggup bayar beratus-ratus ringgit untuk mendapatkan hiburan yang lara dan untuk memenuhkan nafsu syahwat. Mereka membayar untuk mendapatkan hiburan dan juga memenuhkan keinginan nafsu syahwat. Apatah lagi pada zaman Dajjal, bukan mereka membayar, mereka dibayar. Maka lebih-lebih lagi lah mereka akan mengaku Dajjal itu Tuhan. Tuan-tuan faham tak? Zaman kita hari ni, nak dapatkan hiburan pun orang sanggup bayar beratus dan beribu untuk mendapatkan hiburan. Zaman hari ni. Apatah lagi pada zaman Dajjal, bukan mereka membayar, mereka dibayar oleh Dajjal. Maka kata Rasulullah, kalian akan melihat berbondong-bondong orang mengikuti belakang Dajjal untuk mendapat habuan di belakangnya. Sebab itu panjang yang seperti 400 hari ini, para sahabat tanya, ya Rasulullah, dalam keadaan begitu panjang tidak ada makanan dan minuman, apakah makanan dan minuman orang-orang beriman? Tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan dengarlah apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasulullah, makanan orang beriman sepanjang hari Dajjal hidup sebelum mati itu ialah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu saja. Bermaksud sepanjang 400 hari itu, kesemua orang-orang beriman tidak akan menjamah walaupun sekeping roti, tidak akan menjamah walaupun sesuap nasi, dan mereka tidak akan minum walaupun seteguk air. Berapa lama tuan-tuan? 40 hari yang panjangnya, lebih kurang 400 hari. Ajaib ke benda biasa? Jawapan dia ajaib. Perkara ajaib itu hanya akan berlaku kepada orang yang sudah membiasakan diri mereka dengan salat dan zikir. Keadaan untuk selamat itu ketika kemunculan Dajjal hanya akan terjadi kepada orang yang membiasakan diri mereka dengan berpuasa dan zikir. Apabila mereka berzikir, mereka akan kekenyangan, kata Rasulullah. Setiap kali bila mereka sebut subhanallah, perut mereka berasa kekenyangan.
Kemudian bila sampai tengah hari, lapar balik, mereka pun sebut Alhamdulillah, perut mereka merasa kekenyangan. Apabila sampai waktu malam, mereka merasa kelaparan balik. Kemudian kata Rasulullah, mulut mereka akan sebut La ilaha illallah. Perut mereka merasakan kekenyangan tanpa air, tanpa minuman. Betapa susah dan ajaibnya ketika zaman itu. Tuan-tuan sebut subhanallah, makin kenyang kan makin lapar. Ni saya duduk ceramah ni pun semua makin kelaparan. Sejam setengah dah ni. Ni sejam setengah dah, habislah masa. Subhanallah. Kelaparan. Seluruh syaitan dikerahkan untuk bekerja dengan Dajjal. Seluruh syaitan. Tuan-tuan, apabila Dajjal ni habis, tutup, ni penutup 5 minit. Apabila Dajjal sampai ke Madinah, tuan-tuan tengok, ada 2 buah kisah. Kisah ni ending kepada ceramah malam ni. Apabila Dajjal sampai ke bumi Madinah, Dajjal cuba untuk masuk ke 7 pintu Madinah, tetapi tidak boleh. Ni yang saya nak cerita yang tadi. Lalu Dajjal pun membuat tempat untuk kem tenteranya di sebuah bukit berdekatan dengan Madinah Al-Munawwarah. Siapa pergi umrah, tanya mutawif, bukit mana yang Nabi sebut untuk Dajjal meletakkan tentera dia. Tuan-tuan, hari ini bukit tu, hari ini tuan-tuan, kerajaan Arab Saudi sudah siapkan bukit tu dengan pengkalan, sebagai pengkalan, sebuah pengkalan ketenteraan. Tu hak kerajaan Saudi yang duk jaga Mekah Madinah tu. Tuan-tuan nak tahu dia punya hakikat dia kan, akan satu tajuk ceramah lain pula kan, tu kerajaan Saudi. Tuan-tuan sekalian, Dajjal akan letakkan pengkalan tentera dia di atas sebuah bukit dekat dengan bumi Madinah. Bila dia tak boleh masuk ke dalam masjid ataupun ke dalam bumi Madinah, berlaku 2 buah kisah. Yang pertama, kisah ini Nabi sebut sebagai tajuk dia Al-Khalas, Yaumul Khalas, hari pembersihan. Iaitu bumi Madinah akan bergegar. Waktu Dajjal duk ada, tak boleh masuk tu, bumi Madinah bergegar dengan 3 gegaran. Dia bergegar kali pertama, kemudian dia berhenti. Ketika bumi Madinah berhenti itu, maka keluar daripada bumi Madinah tiap-tiap lelaki dan wanita fasik, tiap-tiap lelaki dan wanita munafik. Kemudian bumi Madinah bergegar kali kedua, bergegar, kemudian berhenti. Selepas bumi Madinah berhenti, keluar tiap-tiap lelaki dan wanita munafik, tiap-tiap lelaki dan wanita fasik. Kemudian bumi Madinah bergegar kali yang ketiga. Selepas dia berhenti gegaran itu, maka keluarlah saki-baki dalam bumi Madinah. Tidak berbaki seorang pun fasik lelaki dan wanita, tidak berbaki seorang pun fasik munafik lelaki dan wanita. Tuan-tuan mungkin tanya, ustaz, fasik ni macam mana? Fasik ni tuan-tuan, orang yang tinggal semayang 5 waktu, fasik. Yang tinggal semayang 5 waktu, tak cukup 5 waktu, fasik. Ataupun orang yang kadang-kadang dia tutup aurat, kadang-kadang dia tak tutup aurat, fasik. Tuan-tuan, di Malaysia, bumi kita, umat Islam, saudara-saudara Islam kita di Malaysia yang tidak melakukan solat 5 waktu, mengikut kajian berjumlah 80%. Saya yakin tiap-tiap rumah dalam masjid kita hari ini, ada di dalam rumah itu yang tidak melaksanakan solat 5 waktu. Nabi kata ketika bumi Madinah bergegar,
tidak berbaki dalam bumi Madinah dan Mekah, lelaki dan wanita munafik, lelaki dan wanita fasik, kesemuanya keluar daripada bumi Madinah dan Mekah, dan kesemuanya bertemu dengan Dajjal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan boleh bayang tak apa maksud hadis ni? Maksudnya Nabi nak bagi tahu ketika Dajjal keluar, siapa-siapa yang fasik semua akan ikut Dajjal. Banyak tak tuan-tuan saudara se-Islam di Malaysia? Allahu Akbar. Kalau yang tak cukup semayang 5 waktu pun dah 80%. Tuan-tuan, saya belum sebut yang kedua yang berzina. Saya belum sebut yang kedua yang minum arak tak berhenti sampai hari ni. Tuan-tuan, saya tak sebut lagi yang keempat yang tak tutup aurat sampai hari ni. Akhirnya jumlah keseluruhan berapa peratus tuan-tuan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kesemua fasik dan munafik ini setelah bergegar, mereka keluar dan bertemu dengan Dajjal, mengaku dengan ketuhanan Dajjal. Maksudnya siapa-siapa yang pergi lari di Mekah Madinah pun, kalau dia tak jaga iman dia, dia bukan lelaki yang beriman dengan sebenar-benar iman, dia tetap akan keluar dari bumi Mekah dan Madinah. Itu kisah yang pertama.